الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الحمد لله, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dapat bersama pada malam ini. Hadis yang ke-38. Pada minggu lepas kita telah pun membicarakan hadis ini sebahagiannya. InsyaAllah pada malam ini kita nak sambung perbincangan. Jadi pada malam ini pun saya tidak sempat untuk menyediakan paparan ini dengan secukupnya. Jadi insyaAllah kita akan cubalah setakat yang kalau sekiranya masa sempat lagi kita akan bincang melalui tidak dalam bentuk paparan. Hadis yang ke-38, an Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna Allah qala man 'adali waliya faqad adantuhu bil harb wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi shay'in ahabba ilayya mimma iftaradtu alayhi wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها وإن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman, sesiapa yang memusuhi waliku maka aku telah mengisytiharkan perang terhadapnya. Tidak ada jalan mendekatkan diri kepadaku yang dilakukan oleh hambaku yang lebih aku cintai kecuali melakukan ibadat yang telah aku wajibkan kepadanya. Dan hambaku yang selalu mendekatkan diri kepadaku dengan melakukan ibadat-ibadat sunat yang tidak fardu atau disebut sebagai nawafil, maka aku akan mencintainya. Dan jika aku telah mencintainya, maka aku adalah pendengarannya yang dia gunakan untuk mendengar, penglihatannya yang dia gunakan untuk melihat, tangannya yang digunakannya untuk memukul, dan kakinya yang digunakan untuk berjalan. Jadi hadis ini dia perlu huraian dari segi makna dia itu. InsyaAllah kita akan bincang. Itu terjemahan secara umum. Jika dia memohon kepadaku, nescaya aku akan perkenankan, dan jika dia minta perlindungan dariku, nescaya aku akan lindunginya. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Jadi kedudukan hadis ini mengikut Ibn Rajab sebagai salah seorang ulama yang membuat syarah pada Matan Arba'in ini. Banyak sebenarnya kalau kita tengok dalam kitab syarah Matan Arba'in ini, banyak juga syarahnya. Jadi saya tidak petik semua. Ini saya ambil kenyataan daripada Ibn Rajab. Mengikut Ibn Rajab, dia kata disebutkan oleh ulama bahawa hadis ini adalah yang paling utama dari sudut menyebutkan berkenaan wali Allah. Bahkan ulama seperti yang saya sebut pada minggu lepas, ulama tulis kitab khusus. Misalnya Syaukani ada tulis kitab yang khusus berkenaan dengan wali ni, yang kita akan bincang akan datang insya-Allah, beberapa perkara yang berkaitan dengan wali. Jadi kalau mengikut kenyataan Ibn Rajab, dia kata hadis inilah sebenarnya hadis yang paling utama. Ini mengikut kenyataan daripada ulama-ulama lah. Sebab kalau kita tengok dalam kenyataan itu banyaklah disebut-sebut hadis ini kira-kiranya hadis yang popular, jadi bahkan ada dalam kitab disebut mana setiap pensyarah Bukhari dia akan bincang khusus berkenaan dengan wali. Bila dia hurah hadis ni, pensyarah pada dia akan bincang khusus kedudukan wali itu. Bahkan ada ulama yang sebut menghimpunkan pandangan-pandangan ulama dan dikumpulkan dalam sebuah kitab yang khusus berkenaan dengan apa makna wali itu. Bahkan wali itu saja kalau kita tengok dalam kitab Mujib ini panjanglah kalau kita nak sebut keseluruhan. Dalam kitab Mujib misalnya wali ini ada 11 makna wali itu sendiri. Wali itu sendiri sampai ada 11 makna. Yang mana kalau kita nak bincang setiap satu tu dia jadi panjanglah itu dari sudut bahasa.
Walau bagaimana tu, insya-Allah kita akan sentuh juga perbincangan. Dalam perbincangan kita ni berkaitan dengan wali ni. Jadi mengikut Ibn Rajab, dia kata umumnya ulama sebut kalau nak bincang tentang wali, inilah hadis yang paling utama yang membicarakan tentang wali ni. Jadi hadis ini dari segi kedudukannya sangat penting dalam membicarakan tentang wali Allah ini. Kerana hadis ini ia telah meletakkan asas yang betul untuk mengenali wali Allah yang sebenar, iaitu wali Allah ini merupakan insan yang istiqamah, mentaati Allah dengan melakukan amalan-amalan yang akan mendekatkan dirinya kepada Allah, sama ada amalan itu yang berbentuk fardu ataupun sunat. Jadi hadis ini sangat penting. Kenapa? Kerana dia memberikan ataupun meletakkan ciri. Orang panggil wali Allah tu apa? Ciri dia. Ciri ni ciri secara umum. Asasnya begitu. Maknanya ciri yang asas, cara kita nak kenal betulnya begini, iaitu orang yang istiqamah. Seorang manusia yang istiqamah mentaati Allah dengan melakukan ibadat fardu dengan sesempurnanya, dan selepas itu diiringi dengan melakukan ibadat-ibadat sunat seperti yang tersebut dalam hadis-hadis yang sahih. Kalau kita perhati kepada ciri yang disebutkan secara umum dalam hadis ini, mana wali ini dia tidak semestinya dia tu orang yang alim, tidak. Dan seperti yang saya sebut sebelum ini, melalui perbincangan dalam kitab-kitab yang kita lihat, bahawa wali ini sebenarnya hakikatnya tiada siapa pun tahu dia tu wali Allah. Mungkin kita boleh agak-agak gitu ya, melihat kepada sumbangnya dia dalam masyarakat, melihat kepada nilai istiqamah dia, melihat kepada ketekunan dia dalam melakukan ma'ruf, kebaikan dan sebagainya. Mungkin kita mari berasa tu, tapi hakikat sebenarnya untuk kita ta'yin, menentukan secara pasti bahawa dia tu wali, sebenarnya tidak ada tidak ada sesiapa pun yang berani itu. Sebab wali-wali mana orang dekat dengan Tuhan dengan sebab melakukan amalan-amalan tertentu, amalan-amalan fardu, amalan-amalan sunat, dan dia hatinya ikhlas kepada Allah. Jadi benda ni benda antara dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun secara umum ada ulama sebut wali ni mana orang mukmin keseluruhan dia kira wali, ada juga ulama yang kata begitu. Dia kira wali Allah secara umum. Tu makna pandangan yang terlalu umum lah, yang menyebutkan begitu. Jadi melalui hadis ini antara cirinya adalah istiqamah melakukan kebaikan, ibadat, benda ma'ruf, dan istiqamah juga dalam menolak perkara-perkara yang mungkar itu. Dia sangat cakna jaga ibadat-ibadat fardu, dan dia sangat prihatin istiqamah, komited melakukan ibadat-ibadat sunat itu. Wali Allah yang sebenar telah berkata, ini saya sebut secara umum lah. Kalau kita tengok dalam kitab, dia ada sebut lah, mana ni wali Allah yang mengikut syariat, yang menggabungkan syariat dengan ilmu hakikat. Kalau kita kata hakikat tu, mereka kata al-karamatu hiya ainul istiqamah. Ni kalau kita tengok orang panggil ahli-ahli sufi, betul lah, tidak menyeleweng, dia tekan. Dia sebut pada anak-anak murid dia karamah yang sebenar. Kita panggil keramat dalam bahasa Melayu kita tu, sebenarnya apa dia? Istiqamah melakukan ibadat, istiqamah melakukan ketaatan kepada Allah, tidak bermusim melakukan ibadat itu. Ini seperti Nabi lah. Seperti Nabi, seperti sahabat Nabi. Itu wali semuanya. Keramat tu maknanya dia sebaca nak menyindir lah setengah-setengah golongan ahli-ahli sufi, ahli-ahli tarikat, yang nampaknya kadang-kadang tu beramal tu kerana nak biar ada benda-benda pelik yang berlaku pada diri dia. Ada jenis manusia yang begitu. Dia berzikir malam-malam tu, siapa kejar jadi orang, siapa nak bangun tu kena angkat. Sebenarnya dia ada nak sesuatu. Kalau ada perasaan lagi tu, dia tidak wali tu, dan tak kena tu cara ibadat. Dia nak keramat lagi. Orang panggil mulut masing lah. Kalau dalam bahasa Melayu tu nak mulut masing. Orang mari muh dia tu, dia tahu dah sebelum kau tu mari tu, tak payah telefon dia tahu. Kadang-kadang dia nak benda-benda pelik gitu. Setengah-setengah kita ada jenis lagu tu. Sebab tu kita kadang-kadang kita nampak daripada buku-buku yang kita baca, dan daripada pengalaman kita berhadapan dengan golong-golongnya ni lah, dia mengagung-agungkan sangat. Dia angkat orang-orang yang ada benda pelik-pelik. Misalnya saya pernah sebut sebelum ini, misalnya ada satu kalangan
pokok tarikat lah tempat kita. Ini saya sebutnya betul. Jangan silap faham lah. Bukan bermakna kita kata tarikat itu secara total itu salah. Tasawuf itu secara total salah. Tidak. Sebab kita tidak penting tu nama tu. Yang pentingnya kena ke tidak dengan syariat. Itu yang paling penting. Misalnya tanpa segai silu, setengah golongan lah yang terlalu ghairah, beramal melalui cara tarikat ini misalnya. Ini dia pernah sebut pada saya sendiri. Jadi benda-benda gini, ni pengalaman kita secara berhadapan lah. Kalau kita tengok dalam kitab banyak, dia suka menonjolkan tokoh-tokoh yang ada perkara-perkara pelik berlaku. Jadi sebut keramat tu lah. Misalnya guru dia ni hebat, kalau orang kata macam apa-apa tak molek pada guru dia, bila pergi berhadapan dengan guru dia tu, boleh hilang, jadi tak ingat, lupa ingatan. Dia boleh jadi gitu. Dia sebut. Sehingga dia mari contoh, ada seorang berlaku ni di Samarkand. Ada disebut. Jauh kita nak tanya apa tak boleh. Mesti dia kena rakyat jauh tu. Jadi bila ulama hadis kritik tok guru dia, ni silsilah dia sampai sana. Bila kritik tok guru dia, maka tok guru dia panggil lah, marilah kita nak bincang, nak muzakarah. Jadi bila ahli hadis ni pergi, nampak saja muka tok guru dia jadi hilang habis segala ilmu hadis yang dihafal itu. Tak ingat sahabat hadis. Nak ayatnya keramat tok guru dia tu. Jadi dia duk tunjuk benda-benda gitu. Beberapa kali dia sebut. Jadi benda-benda gitulah. Jadi ulama orang panggil mengikut jalan sufi ni, tapi dalam keadaan dia alim dalam bidang agama, alim Al-Quran, hadis dan sebagainya. Ini antara kenyataan al-karamah, keramat hak sebenar. Hak kata boleh jalan, boleh terbang kata tu. Hak tu tidak gitu manusia masuk syurga. Tidak gitu manusia dapat redha Tuhan. Tidak gitu. Tapi untuk manusia jadi taqarrub ila Allah, jadi dekat dengan Tuhan, dia tak boleh terbang pun tak apa. Untuk manusia jadi dekat dengan Allah, dia tak tahu perkara orang nak mari rumah dia, tak apa tu. Sebab kita tidak ditaklifkan hal tu. Maksud kita mukallaf ni, kita terbeban di atas kita. Dalam istilahnya, dalam segi terjemahnya, sebenarnya tidak berasa beban buat ibadat ni. Mana kita dibebankan dengan tanggungjawab dari sudut ibadat. Kita buat hal tu. Itu taklif kita ni. Kita boleh terbang, kau tak boleh terbang, kau mulut masing, kau mulut tawa, kau itu tidak dikira taklif. Tuhan tak kira dosa tu. Tak ada benda pelik-pelik. Bahkan dia bahaya pula. Terlalu menonjolkan perkara-perkara sedemikian, dia ada bahaya dia. Kalau masuk dalam minda kita menjadi satu bentuk pemikiran kita bahawa guru ni hak sungguh, hak dekat dengan Tuhan, mesti ada berlaku pelik-pelik. Sebab tu orang kita suka tonjol benda-benda pelik tok kenali gini-gini. Padahal saya duk pondok kenali. Orang duk pondok kenali kata tak ada benda-benda tu. Sebab saya pernah saya pernah tanya seorang yang tua lah, dia mati dah. Masa saya peringkat awal masuk belasan tahun dah, saya sempat lagi dengan dia. Dah beberapa tahun dia duduk di semaya di masjid Tok Kenali. Dia ni memang sempat dengan anak Tok Kenali, ayah mak, orang panggil ayah mak bakar. Saya tanya dia ada ke benda pelik-pelik orang sebut. Orang menganggap Tok Kenali sebagai wali. Ada berlaku benda pelik-pelik. Orang mari rumah dia tu, dia sedia dah air. Sebab dia tahu dah. Pada zaman tu bukan zaman internet pun, bukan zaman telefon, bukan, tapi dia tahu. Jadi dia suka tonjol benda gitu. Banyaklah benda-benda, berbelah-belah perkara dia sebut tu, kelebihan-kelebihan yang kiranya benda ni dikira sebagai keramat. Ni wali semuanya. Kadang-kadang jadi sebenarnya benda tu bahaya tu, kita duk tonjol benda-benda gitu. Sebab kita duk tonjol benda yang tidak mendapat perhatian dalam agama. Dalam agama kita tak ada perhatian benda-benda gitu. Syariat kita tak ada perhatian benda-benda gitu. Kalau ada berlaku gitu, itu sebagai kurnia kita tidak tahu Allah boleh buat, kita terima tu. Tetapi kita jangan terpengaruh, sehingga kadang-kadang bahayanya kalau terlajak. Kalau terlajak, tak terlajak tak apa. Kalau terlajak, kalau melampau, akhir sekali dia jadi sampai peringkat ta'assub pada guru tu. Apa saja guru buat itu betul lah kau. Ni bahaya. Sebab apa? Sebab di situ nilai. Jadi kalau orang lain kita kata alim lah, tetapi tidak jenis pasti ada keramat pelik-pelik lagu tu, dia jadi tawar. Ini bahaya, kesal dia. Sebab apa? Sebab kita nilai seorang berdasar pada perasaan. Itu Paul panggil perasaan, bukan hujah, bukan dalil. Itu bahaya. Sebab itulah mana dia sebut sini, Syekh Muhammad Munir Ad-Dimashqi Al-Azhari, dia kata wali sebenar dia akan kata gini, al-karamatu hiya ainul istiqamah. Keramat yang sebenar adalah istiqamah, committed dan berterusan dia melakukan ibadat. Hak tu wali sebenar.
Kalau nak jadi wali, kalau nak berada atas landasan wali Allah, nak supaya kita jadi rapat dengan Tuhan, jaga tu istiqamah dalam ibadat, yang disebut sebagai ciri ihsan dalam ibadat itu, yang disebut sebagai ciri ihsan dalam ibadat itu. Jaga tu. Sebab wali-wali ni dia tidak anugerah manusia, dia anugerah Allah Subhanahu Wa Taala, yang kita akan nampak hasil dia di hari akhirat. Dah hasil atas dunia ni manusia susah nak nampak, walaupun ada kesan dia. Kita boleh tanda dia ada tanda-tanda dia. Tetapi tanda itu sebenarnya tidaklah kata secara muktamad, kerana hakikatnya Allah yang tahu siapa wali, tetapi dia ada tanda-tanda dia. Kemungkinan tak ada. Jadi kita untuk sebagai kita beringat, tapi nak kata secara pasti tak boleh juga. Dengan ta'yin kita tahu orang ni wali sebab ada tanda-tanda gini, tak boleh. Tak ada ulama berani kata gitu. Tetapi ciri-ciri dia tu ada kesan dia. Hakikat sebenarnya dia ada akhirat, baru kita boleh tahu. Sebab tu dia kata al-karamah. Keramat ni sebenarnya, karamah ni dia orang dimuliakan tu. Asal makna dia karamah itu. Misalnya seperti Saidina Umar, ada disebut benda-benda pelik gitu. Saya pernah sebut dah sebelum ni bagaimana kisah berlaku di Mesir kan, ketika Amr bin al-As arahkan supaya tidak dilakukan upacara syirik, mengorbankan anak dara sunti khusus untuk puja sungai Nil tu kan. Itu cerita tu masyhur, ada sebut dalam kitab. Kita sebut pun sebagai satu cerita lah, tapi benda ni banyak disebut. Kita tak terima tu, itu bab lain lah. Tapi nak ayatnya antara yang disebut tak banyak. Itu antara yang disebut. Tidak banyak, tidak kata setiap lekong ada benda-benda lagu tu, tak ada. Jadi ulama kita pun tidak tanya cuma bila sebut kelebihan dia sebut begitu. Tapi bila sebut tentang nak ikut Sayyidina Umar, ulama tak sebut bab keramat tu, cuma waktu sebut dalam sebut manaqib Sayyidina Umar. Tapi waktu pun bukan asah ujung-ujung dah disebut. Maknanya ulama kita dia faham sebut tu sekadar orang panggil singgung secara umum sahaja, tidak beri penekan dia tu. Tapi suara dia tekan benda gitu. Ni ya kita kata bahaya tu. Sebab di situ banyak kesempatan yang tidak baik lah boleh berlaku. Kita tidak tahu hati manusia ni. Dan ramai kita tengok dalam kitab dan dalam kenyataan bahawa orang panggil tutup guru sesak-sesak ni, kadang-kadang dia mengaji khusus ilmu nak suruh nampak benda pelik-pelik tu. Jadi dia buat baik dia, tapi dia pun timbul satu, mungkin tahu ni dia buat benda pelik, nampak benda pelik. Kadang-kadang benda tu dia guna jin, dia guna makhluk halus. Orang kapun nampak pelik keramat lalu, padahal tu guna jin. Macam-macam boleh berlaku. Itu penipuan yang berlaku. Sebab tu kalau kita orang ngaji hadis, kita orang faham molek cara hidup Nabi sahabat, kita tidak akan terpengaruh dengan benda-benda gitu. Sebab hal tu tidak taklif, tak ada kelebihan apa hakikat sebenarnya. Kalau Allah beri kepada dia, sepatutnya kalau kita nak ambil dari sudut positif, katakanlah kita terima itu keramat bukan kerana perbuatan jin dan sihir dan sebagainya, kita kena faham ni, dia dapat gitu kelebihan apa? Mungkin kerana amalan dia baik. Nak dapat lagi tu istiqamah lah. Itu jadi positif. Tetapi kena ingat, dan saya ada pengalaman juga sebenarnya, beberapa kes kita tengok memang dia boleh buat. Misalnya saya pernah jumpa, lepas tu baru kita tahu rupanya dia menuntut di Indonesia. Dia ingat Quran, dia ingat, memang hebat lah, ingat pakar. Siapa dia boleh buat benda pelik-pelik lah. Misalnya kalau duduk ahli dinding tu, dia tengok gitu, dia tahu apa yang ada ahli dinding. Tu dia. Saya jumpa dah tu, kata bisa lah. Bisa, dia boleh tahu. Lepas tu kita nak kata keramat. Lah ni orang guna CCTV lebih harta orang boleh tahu. Jadi benda-benda tu dah, benda ni sehingga ramai jadi sesat, jadi pengikut dia. Lepas tu kita tahu dia nuntut di Indonesia. Jadi lepas beberapa orang bini dia tu, ada seorang tu cerita, jadi bini dia pun tak senang dengan cara dia cerita. Kena tahu dia ni teruk ni, dia pun proses nak cerah dengan kawan tu. Teruk di rumah, mayat dok depan orang, mayat tak tinggal. Bini dia cerita, dia seorang berbini lah, tak paling tahu kan ni. Luar ni boleh belakang Pak adik belakang. Jadi kita tengok pun ramai tu, beberapa orang lah. Ada setengah tu umur 80. Pengalaman saya, kita nak tahu. Kalau ni berat lagi, siapa anak murid dia kata boleh terbang lah. Saya tanya terbang lagu mana?
Pos pemain itu dok belajar gitu. Anak murid penuh umur bila dia mengajar. Misalnya saya pernah hadir tengok, oh gini. Kita tengok, oh anak murid dia, kalau kita kecek dengan anak-anak buah dia pakai jubah putih apa ni? Kalau kita kecek dengan anak-anak buah dia, dia sebut tok guru dia hebat gini. Tok guru dia boleh kenal keturunan dia. Dia tahu ni keturunan saya, dia boleh royak gini. Dia boleh royak nasab. Gitu. Ilmu dia pun pelik. Bila dia turun ilmu pada seseorang, saya sebut seseorang lah. Sebab benda ni, sebab seseorang ni dia sahur sikit, takut kena. Kecil tu kan. Betih dia ada besar dengan kita. Tapi bila dia bui ilmu tu, dia tandai boxing tu, tak kalah. Siapa masuk dalam TV, saya kejut tengok. Oh, hak ni cerita ni hadirat dia bawa rata pergi pah ke Kedah mana. Siapa meluk siung tangan, ajar kau tak siung kaki. Ini bahaya, dia pakai jubah sebab kecek. Jadi benda-benda gini hadirat jangan terpengaruh. Cuma saya gitu kita nak tahu. Mana dia percaya pada sehingga kita boleh masuk dalam bilik suluk dia. Bilik suluk dia, tempat ibadat dia. Di situlah kita nampak hakikat sebenar manusia ni. Kadang-kadang kalau kat luar ni maliklah bila masuk dalam siapa perekat dia percaya, dia perbui pada kita beberapa perkara yang kira rahsia lah, kita nampak oh kata sesak. Memang sesak. Sehingga saya pergi jumpa tok guru dia. Dia tu umur ke 70 lebih, tak ada sahabat. Saya pergi jumpa bila kita rapat dia tu, dia sebut tok guru dia. Rupanya hidup lagi tok guru dia. Duduk di Kelantan. Saya pergi cari-cari jumpa tok guru dia. Memang tua. Bila kecek-kecek tu kita nampak tok guru pun memang begitu juga. Bila orang kapur dia cerita ni, dia kata ustaz, ni dulu ni kalau pokok tipu atau belakang pokok usah dia akak seorang. Ilmu ke dia tu? Teruk. Memang dia tahu tu. Saya pergi dengan beberapa orang pergi tu, dia tahu je. Siap dengan air dia buat. Memang dia tahu. Dia kata mari nak tanya God tu tak? Mari dia tanya kita. Dia tahu. Kalau tak kena gaya bahaya tu. Pengalaman saya. Tak jauh pasal baca ni lah. Tak jauh. Saya kata bahaya. Jadi bila kita tanya dari sudut agama lah, nak ayat ni benda. Sebab tu hati-hati kena beringat. Saya sebut ni jangan terpengaruh benda ni. Ramai dah pengalaman maknanya sesaki benda-benda lagu ni. Jadi saya tu kira lebih belah-belah tahun pada sedia banyak pengalaman lagi tu yang kita bawa dia tu. Jadi bila gitu kita nampak kita duduk kelih, duduk bicara, tanya hak agama, dia kecek agama sudah boleh jawab kita tanya. Tapi bila kita tanya, kita pergi lama sejak lebih saya kecek dia, kita cuba masuk tanya berkenaan dengan dari segi ketuhanan, dari segi masalah jin, masalah sihir ke apa. Jadi ada dia tersebut tu agak rahsia sikit. Tak tahulah apa benda yang kata atas belakang dia siapa tunuh dia. Saya tak nampak benda apa yang kata dia. Tu kita nampak lah. Nak ayatnya benda lagi. Jadi saya kata ini tidak ilmu ni, ilmu dunia, ilmu hitam lagu ni. Jadi bila dia sebut rahsia tu, jadi hak makhluk dia pergi tu marah siapa kata dia. Terkejut kita. Jadi benda-benda lagu ni hadirat. Kalau mungkin orang biasa dia tidak tahu dah siapa tahap tu guru tu. Cuma dia nampak tu guru ni boleh pikul, guru ni berah, guru ni gula ketika zaman Jepun tolong masyarakat. Tu orang kapur dia duk cerita. Daripada kapur tu janggut dia boleh bagi baca pikul seorang dalam hutan. Tu orang kapur dia cerita. Ilmu ke dia guna. Jadi benda-benda gitu kadang-kadang orang tu pengaruh orang pun. Jadi seolah macam puja lah dia tu. Dia ramai pengikut dia. Salah-salahnya sana. Tak sana. Ni saya kata bahaya. Sebab itulah ulama kita memang dia tekan sangat benda-benda gitu. Jangan terpengaruh dengan benda lagu tu, bahaya. Kadang-kadang manusia ni boleh jadi hilang normal kehidupan, hilang ilmu, hilang garis panduan hidup. Benda-benda gini. Ni orang lagu ni minta anak dia ni. Minta anak dara dia ni. Terbaik main. Kamu ikut pengalaman orang yang telah tersesat jauh dalam masalah ni, apa sahaja pun dia sanggup gadah. Habis. Ni bahaya dia. Tetapi kalau wali sungguh, dia lah orang paling jaga hukum Allah. Itu wali. Dia tidak akan ambil kesempatan. Cuba kita tengok Nabi ketika nak hijrah. Ketika Nabi nak hijrah, Sayyidina Abu Bakar menyediakan 2 ekor kenderaan, 2 ekor lah unta, kenderaan untuk dia. Nabi bayar. Nabi kata, tak apalah saya bayar. Sayyidina Abu Bakar kata, tak payah bayar lah. Memang saya sedia ni untuk saya dah Rasulullah. Dia kata, saya nak bayar. Tapi lain tak ada biti lagi. Nabi kata dia akan bayar. Maknanya dia tak usah ambil saja.
Tu wali semua. Dia tak suka ambil kesempatan dengan orang ni. Hati-hati nak kena ingat. Dalam kitab yang kita baca sampai lah ni pun, ni puak-puak haji ni wali lagu ni, wali lagu ni. Memang kaya-kaya. Dia ambil kesempatan di atas pengikut-pengikut dia. Oh tu tidak wali sebenar lagu tu. Kita boleh tengok atas mata. Jelas sangat benda tu. Sebab tu ini bukan tuduhan, hati-hati boleh tengok sendiri. Lebih-lebih. Malah nak cerita lah. Hasbuh saya sebut saat ni, kata umur 7 lebih mati. Dia mati ketika umur 8 lebih. Saya pergi nak ziarah dia, banyak tahun dah lah. Jadi orang kampung dia kata mati di kampung asal dia, di Kedah ni. Oh berat. Kaya. Sampai cucu dia kata beli tanah tiap-tiap tahun. Dia tak kerja. Sebab rupanya dia ada bui dia. Betul lagu tu. Jadi kalau kita tengok dengan cara Nabi, tidak begitu. Bila dia tak kena, mesti dia ada banyak lagi benda lain yang tak kena. Bila asah tu tak molek, dia akan jadi tak molek hak lain. Tu hati-hati nak kena beringat. Sebab itulah ulama kata inilah sebenarnya dalam hadis kursi ni Allah SWT melalui lidah Rasulnya nak menyatakan kepada kita ini hak sebenar. Kalau hak tidak lagu ni, tidak yang sebenar. Sebab tu kita cuma wali yang sebenar, bukan wali yang tidak sebenar. Hak tu hak loka tu. Hak tidak sebenar. Kalau sebenar lagu ni, sebab tu ulama kata ni sebenarnya hadis ni hak mula-mula sekali. Dalam kitab mana pun kalau hadis wali ni, dia mari hak mula-mula. Waktu pun ada lagi lain-lain. Janganlah hadirat sebab saya pakai hari ni lagi saya ingat saya mati kerana nak kejam dalam negeri ni. Umur 13 lagi duduk berzikir, duduk ngapi sampai jadi kepanasan, mati terjun dalam sungai. Tak padan dengan umur dia, dengan tahap dia. Kalau ilmu Islam sebenar, dia tak jadi panas lagi, jadi sejuk. Ilmu sebenar jadi sejuk, jadi tenang. Tatma'innul qulub, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Tu sebenarnya zikir ni jadi tenang, bukan jadi panas. Tak tahu lagu tu sampai terjun mati, tinggal mutu atas ketuk mati. Ilmu ke dia agak ni. Saya rasa ilmu matematik tak jadi gitu. Ni ilmu ke dia lagu ni. Cuba fikir, orang ngaji doktor siapa rendah kaki dia itu pun tidak jadi panas lagu tu. Kau sejuk ada. Ni pelik ni. Sebab tu hadiah kau jadi ni panas-panas, kita tak satu beng lah. Cara sejuk tak satu beng. Ada tak kena dah tu. Saya pergi using zaman lah ni. Banyak benda lagu tu. Ini dalam beberapa bulan lepas pun kita ada jumpa dengan jenis orang lagu ni. Sebab tu saya suka tekan cara Nabi ni, bila dia kecek tak ada benda pelik-pelik, tak ada. Jarang-jarang benar tu ada benda-benda pelik. Benda-benda pelik pun dia ada asas dia. Tu. Apa yang Nabi sebut ni semua kita boleh buat. Benda seorang boleh buat. Benda yang biasa. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Benda yang masih dalam kemampuan manusia. Tidak ada unsur menekan diri, tak ada. Sebab tu Nabi larang, sahabat larang bila seorang tu nak buat ibadat, nak start buat tu banyak selalu. Nabi larang. Tak kena lagu tu. Dia ibadat ni tamarrun, latihan. Bukan memberatkan diri, tidak. Itu ajaran agama. Sebab tu ulama bahan Nabi ni sampai kau ketika umur 58 tahun tu masih gagah lagi boleh semaya malam baca beberapa surah dan rakaat tu. Sebab apa? Latihan daripada zaman umur 40 lagi duk latih. Dia jadi biasa. Orang Melayu berkata, Allah bisa kerana biasa. Seperti cerita saya bawa ni, tok guru saya ceritalah. Dia pun tok guru dia cerita betul, kadang tak tahu lah. Moga bagi cerita ni tak. Nak ayatnya istiqamah. Ada seorang peternak tu, lembu dia, beranak lembu dia kecil dia akak. Masa kecil dia akak, nak pagi dia akak. Sebenarnya kira-kira dia nak stamina untuk dia. Sampai lembu besar dia rok lagi akak. Bapa dia nak lari daripada lembu tu mula-mula beranak, dia akak. Sampai lembu nak boleh sembelih, dia rok lagi akak. Kita percaya ke tak percaya, ni bukan hadis cerita. Tapi nak ayat je tok guru saya kata, tok guru dia cerita lah. Dia pun sebut gitu dah, tok guru anak cerita ni. Bukan hadis ni. Kalau tak ada lah kita saya cari, tak ada ni. Dia kena pondok dia banyak lah cerita gini. Dia sebut jadi layak latihan. Jadi kalau kita bila dengar cerita Nabi, dengar cerita sahabat baca Quran habis nak hari misalnya tak, kita nak buat gitu lalu memang letih. Jadi orang yang biasa dah buat benda tu sikit dia jadi jibillah, dia panggil. Jibillah maksudnya jadi budaya. Kalau bahasa Kelantan kita kata dia
jadi terbeak dia gitu. Tak apa. Sebab kita tak biasa buat kerja buat gaul semi. Tiba-tiba nak pergi gaul semi. Oh, seminggu demam. Sudah royak lah. Tapi orang sudah biasa dah daripada selepas sekolah kerja, umur 60 boleh gaul semi kan? Boleh gaul semi gaul semi tu maknanya gaul semi lah pasal Kelantan sebenarnya. Gitu maksudnya. Jadi ya, di situ pun istiqamah tu. Sebab tu ada ulama-ulama wali tapi dia ulama, dia kata al-istiqamatu khairum min alfi karamah. Istiqamah yang Allah kurniakan kepada kita hasil pada keikhlasan kita lebih baik daripada dikurniakan 1000 keramat. Ada ahli-ahli wali yang sebut gitu. Hak tu lebih baik lagi. Ni dia lah al-karamah tu. Keramat tu hakikatnya istiqamah. Bahkan lebih baik daripada keramat itu lagi, istiqamah itu. Tapi kalau nak kira keramat, istiqamah lah keramat itu. Hak tu keramat ni orang yang dimuliakan Allah. Kadang-kadang Allah beri lah benda-benda pelik dia. Allah boleh beri lah tu. Jangan kita tolak benda-benda gitu. Allah boleh beri. Allah boleh beri lah tu. Jadi benda-benda pelik-pelik ni tak sah hadirat. Misalnya kalau baca amalan tertentu misalnya dah. Ni hak tunggu tadi. Tunggu tadi saya nak sebut. Kena istighfar kalau berlaku pada kita. Misalnya kita baca wirid-wirid yang dia beri tu, dia sudi suruh kita terang. Kita pergi buh minyak kereta misalnya, beri 10 ya, dia cucu 40. Beri 10 ya, cucu 40. Bila kita kata, jadi ustaz, itulah aku ayat dah ni tu. Lepas tu ilmu kau gapo lagu tu. Mendapat redha Tuhan kau gapo lagu tu. Tak salah hati-hati. Buat rugi ke masa benda gitu. Sebab dia pun mati juga. Tok guru sana pun mati pun kita juga. Kalau tak mati boleh kira. Dia mati sebab kita tak sah. Sebab tu tok guru saya sendiri memang dia kata tolak tak sah, belum tak sah. Kita pergi dengan cara sahabat, dia masuk medan perang dalam keadaan pergi dengan body biasa yang Allah ciptakan dia. Sahabat sampai terbelah, nak terbelah dua, tubik habis segala organ, kena belah, kena tetak dengan pedang. Sakak dia hari-hari. Ada sahabat. Tak ada ilmu kebar-kebar ke apa Ya. Tak ada sahabat, tak ada satu hadis pun tak ada. Ibn Taimiyah kata tak ada sahadis pun mana sahabat ni ambil azimat daripada Nabi, gato pengen kan nak pergi. Tak ada siapa. Ibn Taimiyah kena masuk J. Mana orang nak gigak dia nampak, tak kat baca wajah al-Nabi bayi tak ada apa tu. Jadi benda-benda gitu kita kena faham. Kita kena faham tu. Sebab apa benda-benda gitu bagi saya lah setakat kita tengok benda gitu sebenarnya adalah gangguan syaitan yang boleh memesongkan kita daripada Allahus Samad. Jadi samar Allahus Samad itu. Allah tempat kita bergantung, Allah tempat kita bergantung, dia jadi longgar tu. Dia jadi tidak kemah tu dengan ada benda-benda tadi. Hak tu yang kita bahaya, yang kita anggap bahaya tu, yang kita bimbang tu. Ada benda-benda gitu. Jadi hadis ni hadirat kena faham molek. Kita nampak ni nak hak sebenar. Yang mana benda ni bila manusia dia dapat ajaran ni hak sebenar, dia jiwa dia jadi luar biasa seperti sahabat Nabi. Tak takut kecuali kepada Allah. Tak using kecuali pada Allah. Tidak bergantung kecuali kepada Allah. Orang tak boleh nak buat anak-anak walaupun dia miskin pun orang tak boleh nak memperlembukan dia, tak boleh. Tak boleh nak cucuk hidung dia, tak boleh. Ini jiwa yang betul-betul merdeka. Ni wali Tuhan memang dia begitu. Wali Tuhan ni orang tak boleh nak buat terkalu ke dia. Walaupun dia hormat kepada orang atas dasar ajaran Islam, tetapi orang tak boleh lah mana nak memperguna, nak memperalatkan dia, tak boleh. Sebab hati dia hanya bergantung pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi perkara asas penting yang terkandung dalam hadis ini. Ini beberapa kali kita nak sebut dia cuma garis secara umum. Yang pertama, lepas tu kita akan bincang khusus pula. Allah Subhanahu Wa Taala menjamin akan menjaga kemaslahatan para walinya dan akan membalas dendam kepada sesiapa yang melakukan kejahatan terhadap mereka. Allah jamin dalam ni. Man ada waliyan disebut kan? Man ada waliyan, man adali waliyan faqad azantuhu bil harbi. Dalam ayat Quran ada sebut tu. Fa'zanu bi harbin min Allah. Allah isytihar perang dengan orang ya langgar ceroboh hudud dia, ceroboh salah satunya wali dia. Ni. Jadi di sini sebenarnya dia ada beberapa perkara yang perlu kita bagi perhatian. Bila kita sebut bahawa wali Allah ni kita tidak tahu siapa, di situ dia tersirat hikmah.
hikmah yang perlu kita faham. Oleh kerana kita ni tidak tahu secara hakikat siapa wali Allah, maka jangan kita menganiaya orang lain. Kok dia tu wali Tuhan. Kalau dia tu wali Tuhan, kita akan kenal dengan ni. Maknanya kita ni berada dalam zaman, kita berada dalam konfrontasi dengan Allah sepanjang hayat. Cuba fikir, teruk tu manusia tu. Dia aniaya orang, misalnya dia tak bayar hutang orang, misalnya, ataupun dia tipu orang. Kawan tu sebenarnya wali Tuhan. Kita tak tahu, dia tak tahu, tak ada siapa tahu. Oh, nyaya dia akan kenal dengan hadir. Makna Allah sebenarnya dia tu sedang berperang dengan Allah. Walaupun orang nampak segar, gemuk, metom, minyak kaya, tapi dia sedang berada di zaman perang dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita akan sebut hal tu khusus lah, selepas ni ada perbincangan khusus. Itu maksudnya. Jadi Allah beri jamin dia akan jaga. Jaga ni bukan bermakna jadi hidup senang, tidak. Hal ini kita akan bincang kemudian. Yang kedua, dalam hadis ini juga antara perkara penting yang ditekankan oleh Nabi, oleh Allah SWT dalam hadis kursi ini, menunaikan amalan fardu merupakan semulia-mulia jalan menghampirkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan semulia-mulia wasilah untuk mencapai redha Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hak kita anggap sebagai wasilah. Kalau kita nak bertawassul, inilah hak kita sepatut kita guna sebagai tawassul untuk mencapai redha Allah Subhanahu wa ta'ala. Tawassul dengan ibadat, tawassul dengan amalan baik kita, khususnya hak fardu, hak mula-mula sekali. Sebab tu ulama kata siapa dia tinggal fardu, dia buat hak sunat, tak jadi apa sunat. Dalam hadis pun ada sebut tu. Dia semaya sunat, semaya tahajud, semaya syahadat. Semaya syahadat, semaya subuh tak, tahajud tak tinggal. Pesen mana lagu tu? Teruk benar lagu tu. No. Kalau pergi kedai sanggup belanja 150 semeja dia, tapi dengan isteri dia kerekuh hangit. No, hak tu hak wajib je. No. Berat lagu ni. Tak boleh lagu ni, tidak mengikut cara Nabi. Sepatut dengan isteri dengan anak telah tepat dia sebenarnya. Tepat dia hak dikatakan sedekah tu disebut dalam hadis sedekah tu. Bukan duk belanja saing tak kalau hak tu boleh juga, tapi tidaklah dikatakan sedekah. Kena ada juga bagi orang yang ada Allah beri wa amma bi nikmati rabbika fahadits tu, ulama kata kena ada juga tu. Nikmat kita ni jangan kita tak tunjuk-tunjuk, sekadar syukur. Maksud syukur bukan nak bermegah-megah, tak apa tu, jarang-jarang sekali. Tetapi hak sebenarnya apa dia? Hak jangan dikait dia bui makan, setiap suapan masuk dalam mulut isteri itu sedekah. Hak tu untuk keluarga, kena tumpu hak. Jangan duk berlebih-lebih di luar, siapa terabai hak di rumah. Hak tu maksudnya. Jadi benda-benda gitu kita faham tu bukan semaya fardu saja, benda hak fardu. Sebab infak ni ada infak fardu, ada infak sunat. Hak fardu ni hak mana? Sedekah wajib, sedekah sunat, dia ada pembahagian. Kita kena tumpu ke hak wajib tu, kena jangan tinggal tu. Jangan duk tumpu hak sunat sampai tinggal hak wajib. Jadi hak ni kalau nak kira sebagai wasilah yang paling besar, yang paling bermakna dalam hidup orang Islam, dia kena jaga amalan fardu dia tu biar berkualiti. Bukan sekadar buat, tetapi biar berkualiti. Kena jaga kualiti ibadat tu. Yang ketiga, melalui hadis ini juga perkara penting yang hendak disebutkan adalah bersungguh-sungguh dan komited melakukan amalan sunat setelah ataupun selepas menyempurnakan tanggungjawab yang wajib. Dan ianya merupakan wasilah untuk mencapai kecintaan Allah SWT, mahabbatullah, untuk dapat mahabbatullah, satu makam yang tinggi dalam ajaran agama kita. Mahabbatullah, dapat makam mahabbah, kecintaan Allah kepada kita. Terlebih dahulu kita kena tunjukkan kita cinta kepada Allah dengan cara melakukan ibadat dengan seikhlas mungkin, dengan kualiti istiqamah buat tu. Itu tanda cinta kepada Allah. Barulah Allah cinta kepada kita. Ini orang panggil wasilah. Bagaimana kita nak menarik supaya Allah cinta kepada kita? Inilah cara. Hadir-hadir kita tu sebut, ulama tu sebut, inilah tarikat sebenarnya. Tarikat lah ni. Inilah orang panggil tarikat ni. Cara Nabi SAW. Tarikat lah ni. Sebab Imam Nawawi ni dia orang tasawuf sebenarnya. Imam Nawawi ni hidup dia sangat zuhud luar biasa Imam Nawawi. Seterusnya yang keempat, tanda orang yang dikasihi Allah. Ni tanda ni tidak maknanya tanda umum, bukan tanda secara ta'yin, secara muktamad, tidak. Dia ada kesan dia. Allah tunjuk juga walaupun tidak secara jelas. Apa dia? Tanda orang yang mendapat maqam mahabbah. Orang yang
yang boleh mahabbatullah, kasih Allah ada, dia ada tanda dia, dia ada gejala dia. Antara yang disebutnya berdasar pada hadis ni, mereka akan menggerakkan seluruh anggota mereka agar melakukan aktiviti yang ma'ruf dan mengelakkan melakukan yang munkar. Tanda seseorang itu dia mendapat maqam mahabbatullah kepada dia, dia ibadat dia agak luar biasa, dia jaga benda ma'ruf. Mana hati dia tu kalau tengok benda baik, dia tidak beralasan, dia akan buat setakat yang dia boleh buat. Itu ciri dia, itu ciri dia. Dan dia akan elok seboleh-boleh sampai ke peringkat hak syubhah pun dia elok juga, bukan sekadar hak jelas. Benda-benda rasa tak yakin dia tak buat, benda-benda boleh jadi tak molek dia tak buat lah. Mana ada unsur ittaqis syubhat, ada hak tu takut pada benda syubhat, hak terang lagi lah, hak syubhat pun tak buat. Dan ulama memang sebutlah dalam kitab, antara ciri walinya benda syubhat tu dia elak dia. Enggak benda syubhat, benda tak jelas, hak jelas lagilah dia tak buat. Tak benda jelas mungkar, benda hak kemungkinan ada unsur mungkar pun dia tak buat dah. Ini ciri wali Tuhan. Itu ciri wali Tuhan. Dia jadi kita boleh tengok. Tapi kita tak boleh nak kata dia ni wali Tuhan bila kita nampak begitu. Sebab kita hakikat kita tak tahu. Sebab manusia ni depan kita ni dia boleh berlakon. Cuma kita kena beringat, ni sebagai beringat, kena bersangka baik. Tapi kukuk mana pun itu antara tanda dia jadi gitu. Dan tanda ini sebenarnya kalau mengikut dalam syarah-syarah hadis, ini untuk kita, bukan untuk kita ukur kan? Untuk kita ukur diri kita. Kita tengoklah tanda ni ada ke pada aku. Jangan kita tulis email ni ada ke tanda ni. Untuk kita ukur nak waktu atau email dia. Tak kena tu. Kena ukur kita. Kita ngaji hadis tujuan nak ukur diri kita. Aku ni berada wali dah ke? Kau gapo dia kita ni orang panggil. Ni kita nak ukur diri kita. Bukan kita nak ukur orang. Ukur orang tak habis sama. Ukur kita. Lagu mana kita ni kalau dalam bab kebaikan ada gairah ke tidak nak buat baik. Kita boleh ukur. Kita boleh harap dah kita ni dekat ke jauh dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu maksud ni. Bukan kita nak ukur orang, nak nilai orang tak usah duk nilai lah. Orang biar nilai kita dulu. Yang kedua, Allah akan memperkenankan doa dan akan membantu dia. Doa dia tu mustajab. Jadi hak ni dia ada perbahasan khusus pula mustajab doa ni. Apakah maksud Allah terima selalu? Nabi pun tidak nampak jelas secara musyahadah bahawa semua doa Nabi Allah terima. Nabi nak kena kira doa kepada anak-anak dia supaya masuk Islam kan? Nak mana doa. Tapi terbukti Bani Hashim inilah lama majoriti Bani Hashim tidak ikut perjuangan Nabi. Bahkan pak saudara dia Abu Talib pun pas mati tidak masuk Islam, mati dalam keadaan kufur. Doanya kan kira Allahumma hdi qaumi, hak doa khusus pun ada, hak doa umum pun ada. Sebab tu kita orang Islam kita faham doa ni ibadat. Tuhan terima ke tak terima itu nombor dua. Doa itu ibadat. Bahkan senjata orang mukmin. Sebab doa ni dia banyak khasiat dia, banyak kesan kepada jiwa manusia. Doa-doa ni sebab tu ulama bahas doa ni dia duduk di bawah dia letak di bawah qada dan takdir Allah. Dia letak di bawah tawakul. Tu doa tu. Istikharah misalnya itu duduk di bawah tu belakang tu. Jadi waktu tu sebagai ibadat. Jadi masalah doa ni hadirat maklum dah lah. Kadang-kadang Tuhan tak terima atas dunia, tapi dia tetap dapat pahala. Boleh jadi Allah terima di hari akhirat. Yang pasti Allah akan terima doa orang yang ikhlas. Lebih-lebih kalau dia kena zalim, Allah akan terima. Cuma terima tu dalam bentuk yang macam mana. Kadang-kadang kita doa untuk kita, Allah beri pada cucu kita. Boleh jadi mengikut ulama. Kita doa supaya Allah SWT beri ilmu pada kita. Kita tak alim ya? Tapi anak kita, cucu kita alim luar biasa. Misalnya ada. Sebab ulama ni ramai jenis lagu tu. Ayah dia pelaga ayah, tapi cucu dia alim. Anak dia alim, ayah dia pelaga ayah. Banyak lagu-lagu tu. Sebab tu doa ni tetap ada kebaikan. Hati-hati tetap ada kebaikan doa ni. Jadi huraian hadis dari sudut bahasa, Jadi insya-Allah kita bincang pada minggu hadapan ni. Dari kita nak tengok mana hadis dari sudut bahasa. Kalimah-kalimah yang Allah SWT sebut tu kita nak cuba bincang berdasar pada pengamatan ulama. Apakah maksud dia tu? Jadi insya-Allah ni kita bincang pada minggu hadapan. Setakat itulah, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
alfi karamah. Istiqamah yang Allah kurniakan kepada kita hasil pada keikhlasan kita lebih baik daripada dikurniakan 1000 keramat. Ada ahli-ahli wali yang sebut gitu. Hak tu lebih baik lagi. Ni dia lah al-karamah tu. Keramat-keramat tu hakikatnya istiqamah. Bahkan lebih baik daripada keramat itu lagi, istiqamah itu. Tapi kalau nak kira keramat, istiqamah lah keramat itu. Hak tu keramat ni orang yang dimuliakan Allah. Kadang-kadang Allah beri lah benda-benda pelik gitu. Allah boleh beri lah tu. Jangan kita tolak benda-benda gitu. Allah boleh beri. Allah boleh beri lah tu. Jadi benda-benda pelik-pelik ni tak sah hadirat. Misalnya kalau baca amalan tertentu misalnya dah. Ni hak tunggu tadi. Tunggu tadi saya nak sebut. Kena istighfar kalau berlaku pada kita. Misalnya kita baca wirid-wirid yang dia beri tu, dia sudi suruh kita terang. Kita pergi buh minyak kereta misalnya, bui 10 ya, dia cucu 40. Bui 10 ya, cucu 40. Bila kita kata, jadi ustaz, itulah aku ayat dah ni. Lepas tu ilmu kau gah apa lagu tu. Mendapat redha Tuhan kau gah apa lagu tu. Tak salah hati-hati lah. Buat rugi ke masa benda-benda gitu. Sebab dia pun mati juga. Tok Guru sana pun mati pun kita juga. Kalau tak mati boleh kira. Dia mati sebab kita, tak sah. Sebab tu Tok Guru saya sendiri memang dia kata tolak, tak sah, benda-benda tak sah. Kita pergi dengan cara sahabat, dia masuk medan perang dalam keadaan pergi dengan body biasa yang Allah ciptakan dia. Sahabat sampai terbelah, nak terbelah dua tu habis segala organ, kena belah, kena tetak dengan pedang. Sakak dia hari-hari. Ada sahabat. Tak ada ilmu kebal-kebal ke apa tak. Tak ada sahabat, tak ada satu hadis pun tak ada. Ibn Taimiyah kata tak ada sahadis pun mana sahabat ni ambil azimat daripada Nabi, gato pengen kau nak pergi perang. Tak ada siapa. Ibn Taimiyah kena masuk jail. Mana orang nak gigak dia nampak, saya kat baca wajah al-nami bayi tak ada apa tu. Jadi benda-benda gitu kita kena faham. Kita kena faham tu. Sebab apa benda-benda gitu bagi saya lah setakat kita tengok benda gitu sebenarnya adalah gangguan syaitan yang boleh memesohkan kita daripada Allahus Samad. Jadi samar Allahus Samad itu. Allah tempat kita bergantung, Allah tempat kita bergantung, dia jadi longgar tu. Dia jadi tidak kemah tu dengan ada benda-benda tadi. Hak tu yang kita bahaya, yang kita anggap bahaya tu, yang kita bimbang tu. Ada benda-benda gitu. Jadi hadis ni hadirat kena faham molek. Kita nampak ni nak hak sebenar. Yang mana benda ni bila manusia dia dapat ajaran ni hak sebenar dia, jiwa dia jadi luar biasa seperti sahabat Nabi. Tak takut kecuali kepada Allah. Tak using kecuali pada Allah. Tidak bergantung kecuali kepada Allah. Orang tak boleh nak buat anak-anak walaupun dia miskin, orang tak boleh nak memperlembukan dia, tak boleh. Tak boleh nak cucuk hidung dia, tak boleh. Ini jiwa yang betul-betul merdeka. Ni wali Tuhan memang dia begitu. Wali Tuhan ni orang tak boleh nak buat terkalu ke dia. Walaupun dia hormat kepada orang atas dasar ajaran Islam, tetapi orang tak boleh lah mana nak memperguna, nak memperalatkan dia, tak boleh. Sebab hati dia hanya bergantung pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi perkara asas penting yang terkandung dalam hadis ni. Ni beberapa kali kita nak sebut dia cuma garis secara umum Yang pertama. Lepas tu kita akan bincang khusus pula Allah Subhanahu Wa Taala menjamin akan menjaga kemaslahatan para walinya dan akan membalas dendam kepada sesiapa yang melakukan kejahatan terhadap mereka. Allah jamin dalam man ada waliyan disebutkan man ada waliyan man adali waliyan faqad azantuhu bil harbi. Dalam ayat Quran ada sebut tu. Fa'zanu biharbin min Allah. Allah isytihar perang dengan orang ya langgar ceroboh hudud dia, ceroboh salah-salahnya wali dia. Ni. Jadi di sini sebenarnya dia ada beberapa perkara yang perlu kita bagi perhatian. Bila kita sebut bahawa wali Allah ni kita tidak tahu siapa, di situ dia tersirat hikmah yang perlu kita faham. Oleh kerana kita ni tidak tahu secara hakikat siapa wali Allah, maka jangan kita menganiaya orang lain. Kok dia tu wali Tuhan. Kalau dia tu wali Tuhan, kita akan kenal maknanya kita ni berada dalam zaman, kita berada dalam konfrontasi dengan Allah sepanjang hayat. Cuba fikir, teruk tu manusia tu. Dia aniaya orang. Misalnya dia tak bayar hutang orang misalnya, ataupun dia tipu orang. Kawan tu sebenarnya wali Tuhan. Kita tak tahu. Dia tak tahu, tak ada siapa tahu. Nyaya dia. Dia akan kenal dengan hadis.
Makna Allah sebenarnya dia tu sedang berperang dengan Allah. Walaupun orang nampak segar, gemuk, meto, minyak, kaya, tapi dia sedang berada di zaman perang dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita akan sebut hal tu khusus lah, selepas ni ada perbincangan khusus. Itu maksudnya. Jadi Allah beri jaminan akan jaga. Jaga ni bukan bermakna jadi hidup senang, tidak. Hal ini kita akan bincang kemudian. Yang kedua, dalam hadis ini juga antara perkara penting yang ditekankan oleh Nabi, oleh Allah SWT dalam hadis kursi ini, menunaikan amalan fardu merupakan semulia-mulia jalan menghampirkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan semulia-mulia wasilah untuk mencapai redha Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hak kita anggap sebagai wasilah. Kalau kita nak bertawassul, inilah hak kita sepatut kita guna sebagai tawassul untuk mencapai redha Allah Subhanahu wa ta'ala. Tawassul dengan ibadat, tawassul dengan amalan baik kita, khususnya hak fardu, hak mula-mula sekali. Sebab tu ulama kata siapa dia tinggal fardu, dia buat hak sunat, tak jadi apa sunat. Dalam hadis pun ada sebut tu. Dia semaya sunat, maya tahajud, maya syadak. Semaya syadak, maya subuh tak, tahajud tak tinggal. Pesen mana lagu tu? Teruk benar lagu tu. No. Kalau pergi kedai sanggup belanja 100.5 semeja ni, tapi dengan isteri dia kedekuh hangit. No, hak tu hak wajib je. No. Berat lagu ni. Tak boleh lagu ni, tidak mengikut cara Nabi. Sepatut dengan isteri dengan anak telah tepat dia sebenarnya. Tepat dia hak dikatakan sedekah-sedekah tu disebut dalam hadis sedekah tu. Bukan duk belanja saing tak kalau hak tu boleh juga, tapi tidaklah dikatakan sedekah. Kena ada juga bagi orang yang ada Allah beri wa amma bi nikmati rabbika fahaddits, tu ulama kata kena ada juga tu. Nikmat kita ni jangan kita tak tunjuk-tunjuk, sekadar syukur. Maksud syukur bukan nak bermegah-megah, tak apa tu, jari-jari sekali. Tetapi hak sebenarnya apa dia? Hak dia ambil kait dia bui makan, setiap suapan masuk dalam mulut isteri itu sedekah. Hak tu untuk keluarga, kena tumpuk hak tu. Jangan duk berlebih-lebih di luar tu, sampai terabai hak di rumah. Hak tu maksudnya. Jadi benda-benda gitu kita faham tu bukan semaya fardu saja, benda hak fardu. Sebab infak ni ada infak fardu, ada infak sunat. Hak fardunya hak mana? Sedekah wajib, sedekah sunat, dia ada pembahagian. Kita kena tumpu ke hak wajib tu, kena jangan tinggal tu. Jangan duk tumpu hak sunat sampai tinggal hak wajib. Jadi hak ni kalau nak kira sebagai wasilah yang paling besar, yang paling bermakna dalam hidup orang Islam, dia kena jaga amalan fardu dia tu biar berkualiti. Bukan sekadar buat, tetapi biar berkualiti. Kena jaga kualiti ibadat tu. Yang ketiga, melalui hadis ini juga perkara penting yang hendak disebutkan adalah bersungguh-sungguh dan komited melakukan amalan sunat setelah ataupun selepas menyempurnakan tanggungjawab yang wajib. Dan ianya merupakan wasilah untuk mencapai kecintaan Allah SWT, mahabbatullah, untuk dapat mahabbatullah, satu makam yang tinggi dalam ajaran agama kita. Mahabbatullah, dapat makam mahabbah, kecintaan Allah kepada kita. Terlebih dahulu kita kena tunjukkan kita cinta kepada Allah dengan cara melakukan ibadat dengan seikhlas mungkin, dengan kualiti istiqamah buat tu. Itu tanda cinta kepada Allah. Barulah Allah cinta kepada kita. Ini orang panggil wasilah. Bagaimana kita nak menarik supaya Allah cinta kepada kita? Inilah cara. Hadir-hadir awak kita tu sebut, ulama tu sebut, inilah tarikat sebenarnya. Tarikat lah ni. Inilah orang panggil tarikat ni. Cara Nabi SAW. Tarikat lah ni. Sebab Imam Nawawi ni dia orang tasawuf sebenarnya. Imam Nawawi ni hidup dia sangat zuhud luar biasa Imam Nawawi. Seterusnya yang keempat, tanda orang yang dikasihi Allah. Ini tanda ni tidak maknanya tanda umum, bukan tanda secara ta'yin, secara muktamad, tidak. Dia ada kesan dia. Allah tunjuk juga walaupun tidak secara jelas. Apa dia? Tanda orang yang mendapat maqam mahabbah. Orang yang yang boleh mahabbatullah, kasih Allah ada, dia ada tanda dia, dia ada gejala dia. Antara yang disebutnya dasar pada hadis ni, mereka akan menggerakkan seluruh anggota mereka agar melakukan aktiviti yang ma'ruf dan mengelakkan melakukan yang munkar. Tanda seseorang itu dia mendapat makam mahabbatullah, apa dia? Dia ibadat dia agak luar biasa. Dia jaga benda ma'ruf. Mana hati dia tu kalau tengok benda baik, dia tidak beralasan, dia akan buat setakat yang dia boleh buat. Itu ciri dia.
Itu ciri dia. Dan dia akan elok seboleh-boleh. Siapa ke peringkat hak syubhat pun dia elok juga. Bukan sekadar hak jelas. Benda-benda rasa tak yakin, dia tak buat. Benda-benda boleh jadi tak molek, dia tak buat halal. Mana ada unsur ittaqis syubhat, ada hak tu takut pada benda syubhat. Hak terai lagi lah, hak syubhat pun tak buat ada. Dan ulama memang sebutlah dalam kitab, antara ciri walinya benda syubhat tu dia elok dia. Enggak benda syubhat, benda tak jelas, hak jelas lagilah dia tak buat. Hak benda jelas mungkar, benda hak kemungkinan ada unsur mungkar pun dia tak buat dah. Ini ciri wali Tuhan. Itu ciri wali Tuhan. Dia jadi kita boleh tengok. Tapi kita tak boleh nak kata dia ni wali Tuhan bila kita nampak begitu. Sebab kita hakikat kita tak tahu. Sebab manusia ni depan kita ni dia boleh berlakon. Cuma kita kena beringat, ni sebagai beringat. Kena bersangka baik. Tapi kukuk mana pun itu antara tanda. Dia jadi gitu. Dan tanda ini sebenarnya kalau mengikut dalam syarah-syarah hadis, ini untuk kita, bukan untuk kita ukur kan? Untuk kita ukur diri kita. Kita tengoklah tanda ni ada ke pada aku. Jangan kita duk tu email ni ada ke tanda ni. Untuk kita ukur nak jawab tu atau email dia. Tak kena tu. Kena ukur kita. Kita ngaji hadis tujuan nak ukur diri kita. Aku ni berada wali dah ke? Kau gabu dia kita ni orang ni. Ni kita nak ukur diri kita. Bukan kita nak ukur orang. Ukur orang tak habis sama. Ukur kita. Lagu mana kita ni? Kalau dalam bab kebaikan ada gairah ke tidak nak buat baik. Kita boleh ukur. Kita boleh harap dah kita ni dekat ke jauh dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu maksud ni. Bukan kita nak ukur orang, nak nilai orang, tak usah duk nilai lah. Orang biar. Nilai kita dulu. Yang kedua, Allah akan memperkenankan doa dan akan membantu ya. Doa dia tu mustajab. Jadi hak ni dia ada perbahasan khusus pula mustajab doa ni. Apakah maksud Allah terima selalu? Nabi pun tidak nampak jelas secara musyahadah bahawa semua doa Nabi Allah terima. Tak. Nabi nak kena kira doa kepada anak-anak dia supaya masuk Islam kan? Nak malas doa. Tapi terbukti Bani Hashim inilah lama majoriti Bani Hashim tidak ikut perjuangan Nabi. Bahkan pak saudara dia Abu Talib pun pas mati tidak masuk Islam. Mati dalam keadaan kufur. Doa jangan kira Allahumma hdi qaumi. Hak doa khusus pun ada, hak doa umum pun ada. Sebab tu kita orang Islam kita faham doa ni ibadat. Tuhan terima ke tak terima itu nombor dua. Doa itu ibadat. Bahkan senjata orang mukmin. Sebab doa ni dia banyak khasiat dia, banyak kesan pada jiwa manusia. Doa-doa ni sebab tu ulama bahas doa ni dia duduk di bawah dia letak di bawah qada dan takdir Allah. Letak di bawah tawakul. Tu doa tu. Istikharah misalnya itu duduk di bawah tu belakang tu. Jadi waktu tu sebagai ibadat. Jadi masalah doa ni hadir-hadir maklum dah lah. Kadang-kadang Tuhan tak terima atas dunia, tapi dia tetap dapat pahala. Boleh jadi Allah terima di hari akhirat. Yang pasti Allah akan terima doa orang yang ikhlas. Lebih-lebih kalau dia kena zalim, Allah akan terima. Cuma terima tu dalam bentuk yang macam mana. Tu. Kadang-kadang kita doa untuk kita, Allah bagi pada cucu kita. Boleh jadi mengikut ulama. Kita doa supaya Allah SWT beri ilmu pada kita. Kita tak alim ya? Tapi anak kita, cucu kita alim luar biasa. Misalnya ada. Sebab ulama ni ramai jenis lagu tu. Ayah dia pelaga ayah, tapi cucu dia alim. Anak dia alim, ayah dia pelaga ayah. Banyak lagu-lagu tu. Sebab tu doa ni tetap ada kebaikan. Hadirat tetap ada kebaikan doa ni. Jadi huraian hadis dari sudut bahasa, Jadi insya-Allah kita bincang pada minggu hadapan ni. Dari kita nak tengok mana hadis dari sudut bahasa. Kalimah-kalimah yang Allah SWT sebut tu kita nak cuba bincang berdasar pada pengamatan ulama. Apakah maksud dia tu? Jadi insya-Allah ni kita bincang pada minggu hadapan. Setakat itulah, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.